Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah kita mulakan pertemuan kita pada malam ni dan sama-sama kita baca suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 secara berjemaah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnia dan mesra Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah tuan-tuan, Allah masih sayang kita, Allah masih pilih kita tuan-tuan. Takjub dan terkejut saya tuan-tuan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pemeliharaan dan proses naik taraf yang saya rasa apa lagi alasan tak ramai. Habis. Kalau macam ni mai cerita tak ramai kat tuan-tuan. Kan? Pijak pun orang rasa macam main. Tak tahulah, saya tak pernah masuk istana tapi rasa macam lembut dia ni ikut kapet istana ke apa ke. Dengan selesa, dengan nyaman tuan-tuan. Tapi itulah tuan-tuan yang kata hidayah ni Allah tak bagi kat semua orang. Sekali lagi Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita, wajib kita syukuri. Alhamdulillah kan. Mungkin kita tak berapa sihat, mungkin kita pun tak berapa kuat, penat dan sebagainya kan? Tapi Allah masih nampak kita. Allah tolak hati dan kaki kita ni tuan, nikmat yang paling besar dan wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta kepada Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah ni, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah. Rindu tuan-tuan nak main ke masjid ni. Antara masjid yang pada saya seronok lah ialah
Sekali-sekala nak naik jambatan kita duduk seberang. Sini dengan Aceh. Dua tu lah yang saya boleh naik jambatan nak main pun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, sebelum nak sambung lah kita punya pengajian kitab kita, sekadar sedikit lah untuk peringatan diri saya dan tuan-tuan. Hari ni kita dah masuk 18 Zulhijjah. Tuan-tuan, Zulhijjah ni semua sedia maklum, bulan yang hebat. Nabi sebut hari yang terbaik sepanjang tahun, afdalu ayyamid dunya. Hari yang paling baik di dunia 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bila orang sebut Zulhijjah ni, orang tak faham. Sebenarnya Zulhijjah ni lebih hebat daripada Ramadan. Hebat sangat. Sebab penggabungan ibadat rukun Islam semua terletak pada Zulhijjah. Dan pada Zulhijjah juga tuan-tuan ada satu peristiwa yang menyeronokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zulhijjah ni kita lebih senang kalau kita sebut dia sebagai bulan pengorbanan. Daripada 1 hari bulan Zulhijjah sampailah 13 hari bulan Zulhijjah ni dia penuh dengan pengorbanan. 1 hingga 10 Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr. Walaupun dah berlalu tuan, sekadar dah ambil sebab intipati dia kita akan tengok di hujung nanti tuan. 1 hingga 10 Allah sendiri bersumpah walayalin ash. Kebaikan pada dua. Pertama wal fajr, ayat pertama walayalin ash. Subuh kita tuan-tuan, sebelum, semasa dan selepas subuh, semua waktu terbaik. Waktu yang mana Allah turun paling dekat siapa yang mengimarahkan sebelum subuh. Dia bangun tahajud, dia tinggalkan tidur dia. Apa dia mahu Allah bagi. Dia minta ampun, Allah ampun. Dia minta hajat, Allah perkenan. Siapa-siapa boleh mai sembahyang subuh berjemaah ni tuan-tuan, fadilat dia terlalu besar. Antara solat yang paling afdal, ketiga afdal tuan-tuan, subuh selain daripada Jumaat. Kedua afdal berjemaah subuh hari Jumaat, paling afdal jemaah fardu Jumaat. Kira nak mai subuh ni bukan benda mudah tuan, bukan benda mudah. Untuk saya yang pernah lalui zaman muda yang agak foya-foya, yang biasalah anak Tanjung kan, nak hantu kan kan. Dulu nak mangkit subuh sikit melihat, tapi bila dah boleh mangkit dia tuan-tuan, dia rasa satu kenikmatan dan keseronokan luar biasa. Kemudian Allah sebut walayalin ash, dan hari yang 10. Dua tempat yang mana ada kebaikan diberikan oleh Allah, dan Nabi juga sebut afdalu ayyamid dunya. Cuma beza dia, walaupun Zulhijjah lebih hebat daripada bulan Ramadan, tapi pasal Zulhijjah diangkat. Tuan-tuan, Ramadan Allah bagi keistimewaan yang tak ada pada bulan lain. Apa dia? Setan tak ada sebulan. Masjid ramai, tabung pun penuh. Saya pergi satu masjid Ibadur Rahman, benda hari dia sampai merongok, tak larat kira duit. Tak larat kira duit. Tiap-tiap hari mana tabung buka pun semua penuh. Dia kata saya sampai tak boleh nak buat apa. Orang lain 1-2 pagi seronok tidak nak bangun tahajud, saya duduk kira duit tak habis. Dengan sedekah, dengan baca Quran apa semua. Sebab apa? Setan tak ada. Tapi untuk Zulhijjah, dia keadaan macam biasa. Hanya yang menjadi pilihan Allah akan menghidupkan Zulhijjah. Itu pengorbanan. Kemudian dalam Zulhijjah juga tuan-tuan, dia ada ibadat haji. Daripada 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua tuan untuk segera pijak tanah haram haji umrah insya-Allah. Tuan-tuan, haji ni bukan ibadat mudah tuan. Persiapan mental dan fizikal yang sangat rapi diperlukan. Sebab tu tadi banyak orang memberi cadangan, kalau boleh muda-muda pergi lah. Kalau ada duit tuan-tuan, kita ambil package yang mahal. Walaupun orang tahu apa ni pergi satu kepala 30,000, 40,000, 50,000 pun dah, 100,000 pun dah tuan-tuan. Tapi kalau ada kemampuan tuan-tuan, pergi lah tuan-tuan. Sebab bila umur dah naik tuan-tuan, kekuatan dan keupayaan kita kurang. Sepanjang daripada 8 hari bulan sampai nak settle 13 hari bulan dengan wukufnya, Muzdalifah, dengan Mina, dengan apa-apa semua tu tuan-tuan, lebih daripada 30 km perjalanan. Yang mana perjalanan tu tuan-tuan bukan kita seorang, bukan ada satu lorong kat kita VIP ke apa ke, lautan manusia. Sebab payahnya haji ni tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Untuk haji yang mabrur, siapa-siapa buat ikhlas, dia tempuh segala kepayahan dan kesusahan, tak ada yang paling layak untuk diberikan kepada dia melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada Zulhijjah juga ada pengorbanan pada bermula daripada 10 sampai 13 Zulhijjah, iaitu ibadah korban. Kepada yang buat tahniah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kedudukan, buka pintu rezeki dan teruskan memberi ruang kepada kita untuk beribadat sepanjangnya kepada Allah. Tuan-tuan, masyarakat kita bila main tentang korban ni tuan-tuan, dia tak rasa benda tu macam besar dah.
Ada orang tuan-tuan, banyak juga saya jumpa, dia bagi dia korban dia pernah buat dah sekali dan dia rasa cukup. Tak faham kot pensyariatan korban mai daripada satu ujian yang besar kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kita semua tahu kisah sembelih anak kan, tapi boleh bayang tak, baca tak sejarah Nabi Allah Ibrahim kahwin punya lama sampai dah berumur meningkat usia tu puluh tahun tak ada anak. Allah rezekikan anak ni baru nak besar, mai perintah suruh sembelih, tamatkan bunuh. Bukan satu perintah yang mudah dah. Sampai tahap dah dibaringkan, dah ditarik pisau dengan izin Allah tuan-tuan. Nabi Allah Ismail AS, pisau tadi bukan sekadar tak melukakan, bahkan tak memberi walaupun satu cadaran. Allah seronok, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi kau, iaitu wahyu daripada kami. Atas tanda seronok, wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan tempat Ismail AS dengan seekor sembelihan yang besar. Bermula pensyariatan ibadah kurban. Ibadat tuan-tuan, kalau dia main dalam bentuk yearly, setahun sekali, walaupun dia tak wajib tuan-tuan, tapi dia mesti ada fadilat yang besar. Berapa ramai kita yang duit ada tapi tak buat kurban. Kondem lagi, tu dia masjid makan kedarah, bayar 700, 800 satu bahagian, dia buat pelantang apa. Kita pandai cakap, mau pegang orang yang kata tu hampir urus, tengok sekok lembu sudah. Daripada mula hang nak pergi cari sampailah hang pekah habis apa semua, pecah 1/3. Hang buat tengok. Jumpa tak? Oh, harga Yahudi, subhanallah. Kadang-kadang kita pun heran, Allah bagi kat kita tahunan ni gaji, rezeki, duit, sihat, semua Allah bagi. Tapi sekali nak bagi balik ke Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh korban. Sebab tu Zulhijjah tuan-tuan disebut sebagai bulan pengorbanan. Pengorbanan Nabi Allah Ibrahim diiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan orang yang mengerjakan haji diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, apa yang kita korban untuk Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut suratul Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada di kalangan manusia yashri nafsah, dia membeli jiwa dia untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa Allah gunakan kalimah yashri, beli? Sebab beli tuan-tuan, nak dapat redha Allah, nak beli redha Allah, dia kena ada modal. Apa modal yang hari ni kita bagi ke Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, minta maaf, dengan kita mai solat, kita puasa Ramadan, kita zakat, kita haji tuan-tuan, itu benda asas tuan-tuan. Cukup tak cukup? Tak cukup. Untuk diri saya yang lemah tuan-tuan, tak cukup. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka dengan mereka mengucapkan bahawa kami beriman kepada Allah, mereka akan dilepas, sedangkan mereka masih belum diuji. Setakat kita buat basic-basic ni tuan-tuan, tak jadi apa lagi. Kalau kata nak kengok mungkin lepaslah kot daripada garisan fil tu. Tapi nak lalu sirat macam kilat, nak lalu sirat macam burung terbang, tak dapat lagi. Kita kena korban tuan-tuan. Apa yang kita ada hari ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu yang Allah Taala nak tengok. Harta yang kita ada, apa kita buat tuan-tuan? Berbahagialah kepada orang yang memberi sumbangan sehingga masjid ini dapat dibangunkan sebegini indah. Sebab setiap kali orang guna, dia dapat pahala dah. Kita bukan tak ada duit. Mana pergi duit kita? Korban pun payah nak buat. Berkira. Kot kata mahal, luar negara murah tuan. Buat kat Kemboja, buat kat India dan sebagainya, 200 lebih, 300. Tu pun tak mau. Habis tu sembang nak masuk syurga tuan-tuan. Yalah kan, sembang ni percuma, angan-angan tu free. Untuk apa hari ni kita buat tuan-tuan? Kita tengok seminggu dua ni tuan-tuan, menggila orang menghina Islam, menghina Allah dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita buat? Rasa marah tak? Kau tengok wish depa ni sakan habis ngayak tu. Marah pun tak ada, baru tengok kali benda lain dah. Tuan-tuan sedarlah, Nabi sebut tuan-tuan, Islam tu mai dalam keadaan terasing.
dan akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang terasing. Kalau hari ni kita main masjid, kita main i'tikaf, kita main dengar kuliah, kita hidupkan syariat Allah, kita pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tinggikan kemuliaan agama kita, dan orang pandang kita kolot, orang katakan kita macam-macam, percayalah, kita lah orang yang disebut orang yang berbahagia. Saya tak ada stand, saya orang awam, saya bukannya kata YB mana-mana ke, pengurusi JKKK ke, masjid ke. Tak, saya orang biasa. Macam mana saya nak suarakan? Tuan-tuan, gunakan apa yang kita ada. Zaman lah tuan-tuan, takkan tak ada akaun Facebook. Kalau tak ada, takkan tak ada WhatsApp. Tak boleh ke hantar satu apa-apa ke tulis, demi agamaku, radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jangan hina agama kami. Hantar ke grup-grup. Share hadis-hadis, share ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang kemuliaan Allah dan agama Islam. Walaupun yang tu kita buat, siapalah nak baca. Tuan-tuan, dia bukan masalah orang nak baca. Dia masalah Allah akan tengok. Ini perjuanganku. Ini pengorbanan. Orang kata keislaman hari ni gila-gila tuan. Hari ni tadi baru tengok tuan, petang tadi, satu kes pula hina Allah dan Nabi SAW di Kelantan. Saya pun yang tu pun tak tahu apa lagi, tak dapat video apa lagi, tapi baru baca je tengok, kena tangkap lah. Dan kemarin satu mamat tu kan, tengok video mamat tu pun tuan rasa macam nak pergi takluk terus ada. Tapi dia pun ada masalah lah pula, tak apalah, pihak berkuasa. Ada orang dah pergi sidai awal dah kan. Yang sebelum tu satu orang, yang tu patut saya betul-betul biadab dan kurang ajar tu, perempuan tu yang kat comedy house tu. Dia boleh pergi pakai elok-elok bagi salam. Apa motif dia bagi salam? Dia mengaku hafal 15 juzuk, kemudian dia bogey macam tu tak? Kalau bukan lain untuk menghina agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, siapa yang mencari redha Allah dengan marahnya manusia, Allah akan mencukupkan untuknya segala keperluan manusia. Dan siapa yang mencari marah Allah dengan redhanya manusia, Allah akan serahkan dia kepada manusia. Sedangkan kita duk berzikir, wala takilni bima nafsi tarfata ain. Biarlah engkau yang menguruskan jiwaku, wahai Allah. Jangan biar aku urus diriku sendiri, walaupun sekadar sekelip mata. Tapi siapa yang cari redha manusia dengan marahnya Allah, Allah serah terus kita kepada manusia. Kalau kat dunia apa Allah Ta'ala tak pandang, takut-takut ke akhirat Allah meluat tengok kita. Wal'ayazubillah. Janganlah kita jadi golongan masuk neraka tanpa hisab. Kita selalu doa kan masuk syurga tanpa hisab. Fast track fast track. Dia tak pi dah kat hisab, tak pi sirat, tak pi haud, tak pi mizan, apa semua tak lalu dah. Tak apa, terus masyar, baru nak mula hisab, tak ada nak start, panggil masuk syurga. Ada golongan, tak ada nak start, panggil masuk neraka. Maka atas saki bagi umur yang ada ni tuan-tuan, berkorbanlah, berjuanglah. Habis tak ada tuan-tuan, harta yang sedikit yang kita ada tu, bagilah tuan-tuan. Itu bukti tanda kita berjuang dan berinfak. Tak saja tahu Allah sebut dalam surah Munafiqun, selalu tu imam dibaca hari Jumaat rakaat kedua, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadahumul maut. Allah datangkan satu statement dalam bentuk arahan, dan infaklah, berilah apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu, yakni harta-harta kita, sebelum maut datang menjelang kepada kamu. Pasal apa Allah suruh infak? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kerana di dalam barzah sana jutaan manusia setiap hari duk minta, rabbi laula akhartani, wahai Tuhan bangkitkan aku, saat pun jadilah Tuhan, saat pun jadilah. Nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang soleh. Sedekah tu ibadat apa? Infak. Ibadat korban, pengorbanan yang kita ada tuan-tuan. Maka hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok seronok masjid ni tuan-tuan, rasa kalau boleh tiap-tiap hari nak kuliah tang ni pun tak apa tuan-tuan. Ni dia make kipas ni satu macam dah sejuk teruk ni, saya pun tak tahu tuan-tuan nampak happy satu macam. Saya duk kira kaki ni dah sejuk teruk ni kan.
Kita tak terasa ke nak jadikan semua masjid yang ada ni indah macam ni supaya orang seronok nak main? Lepas ni siapa-siapa kalau kita jumpa orang minta bantuan, minta tolong dan sebagainya apa-apa, tuan bagi tuan-tuan, infak, korban. Pengorbanan sangat diperlukan untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang korban akan dapat redha. Ingat Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nak jadi orang yang duduk sebelah Tuhan, yang mendapat redha Tuhan ni, kita kena redha Allah Tuhan, Allah redha kita hamba. Setakat kita mengaku Allah Tuhan cukup tak? Tak cukup. Betul Allah kata tadi, hampa mengaku aku Tuhan, aku tak uji hampa, sabar Ustaz, relax. Aku tak tahu lagi hampa macam mana. Setakat kita mengaku Allah Tuhan tak cukup. Allah kena mengaku kita hamba dah. Radiyatan mardiyah, pakat redha meredha. Barulah bila Allah redha kita hamba, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hamba-Ku, yang mana kesemua hamba-Ku, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Kita cari syurga tuan-tuan. Kita cari husnul khatimah. Tapi takkan muncul, takkan jadi benda tu tanpa pengorbanan yang kita lakukan untuk Allah, untuk Nabi SAW dan Islam yang kita cintai ini tuan. Maka teruskanlah apa yang kita ada. Kaya buat cara kaya, tak kaya buat cara apa yang kita ada. Kekuatan, kepintaran, apa saja yang kita ada untuk mengembalikan kegemilangan Islam dan menaikkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maka jadikanlah titik tolak Zulhijjah sebagai bulan untuk kita merubah dan berkorban sesungguhnya untuk agama yang kita sayangi dan cintai ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan mati Allah SWT, insya-Allah pada malam ini tuan, kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair, di mana pertemuan kita yang terakhir tuan-tuan, kita selesai pada dosa yang ke-17 di bawah tajuk penganiayaan dan kezaliman. Tuan-tuan, saja nak ulang sikit lah. Dosa ni dia ada taubat ni dia ada dua jenis. Satu, taubat kita direct dengan Allah di atas kesalahan kita, terusin dengan Allah. Contohnya, kita minum arak. Benda tu dilarang oleh Allah, kita buat juga. Maka bagaimana bila kita dah insaf, nak berhenti, nak buat macam mana? Taubat ke Allah. Kenakan syarat-syarat taubat. Apa dia? Menyesal dengan apa kita buat, azam tak mau buat lagi, tinggalkan terus benda tu sambil istighfar, mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima taubat, ampunkan dosa kita. Akan tetapi, kalau kita zalim dengan manusia tuan-tuan, dia ada satu syarat, yang mana syarat ni duduk paling atas. Apa dia tuan-tuan? Minta ampun dan maaf kepada manusia yang kita zalim dia. Tak dapat kemaafan dia, Allah tak tahu kat kita. Tiap-tiap hari taubat istighfar pun Allah tak ampun dosa tu, selagi mana kita tak dapat kemaafan daripada orang yang kita zalim. Dan orang paling ramai masuk neraka Allah, orang yang menzalimi hamba-hamba Allah yang lain. Jangan tuan, jangan jadi orang zalim tuan. Hak kita cukup hak kita, jangan ambil hak orang, jangan makan hak orang, jangan bully orang, jangan hina orang, jangan kutuk orang. Setiap benda yang dibuat tu tuan akan mendatangkan masalah balik kat kita. Sebab hisab ni dia akan berlaku dalam dua fasa. Fasa pertama, kita dan amal ibadat kita. Daripada mula balik sampai mati, satu persatu ibadat kita, rezeki kita, apa yang kita buat semua Allah akan tanya, tunjuk tantu yang lila apa semua, tangan bercakap, skrin besar, malaikat tunjuk catatan semua sampai clear. Okey, dah mati, selesai, ni pahala hang, ni dosa hang, puas hati. Ingat habis dah. Fasa kedua, hisab. Siapa-siapa ada masalah dengan hamba aku yang sedang dihisab ni, mai keluar tuntut. Oh, yang tu yang paling takut tuan. Keluar seorang-seorang yang semua ni kita kenal. Yang ni member aku, yang ni jiran aku, isteri aku pun ada, anak-anak aku pun ada. Dia ni habaq tu, wahai Allah, tadi waktu duk hisab, saya nampak dia rembat kasut saya. Patut saya pergi masjid, balik mai kasut hilang. Dia ni rembat rupanya, saya nak tuntut. Yang ni pula mai, wahai Allah ni, dia makan hak saya. Kami beli tanah sama bang, kami beli tanah sekali, rupanya dia pergi ambil pagar dia masuk bahagian rumah saya, sedangkan hisab tadi saya tengok dia tahu dia buat dengan sengaja. Saya nak tuntut. Anak kata, wahai Allah, pak kami ni memang kaki masjid tapi haram, dia tak pernah marah kami pun, kami tak semayang. Dia tak pernah tanya sepatah pun, dan dia tak pernah ajak kami semayang dan baca Quran. Kami nak tuntut. Isteri kata, wahai Allah, hari ni aku derita sebab apa? Kat dunia aku tak jaga aurat. Suami aku tahu.
Aku keluar tak pakai tudung, tapi dia dayus. Dia tak pernah marah. Bahkan dia bangga dengan aku. Dia beli lagi aku baju sisi-sisi. Hari ni aku nak tuntut atas kelemahan dia. Nak tuntut, nak bagi apa tuan-tuan? Allah perintah kat malaikat, ambil pahala sebanyak-sebanyak yang berkenaan, bagi ke orang-orang ni. Sampai daripada pahala gunung-gunung tadi clear, ada lagi 3-4 orang. Malaikat kata, wahai Tuhan, pahala dia habis, nak buat macam mana? Ambil dosa mereka sebanyak demikian, buh kat dosa dia. Allahu Akbar. Itu kesan zalim orang. Jangan nayar. Hak ni memang nayar betul-betul tu ni. Kita tengok ya, apa tak boleh buat, tengok pahala kita sedikit demi sedikit diangkat, diberi kepada orang-orang. Itu kesan paling besar kepada orang yang melakukan kezaliman. Maka jaga diri kita, jangan buat benda tersebut. InsyaAllah malam ni kita nak tengok pada dosa yang ke-18, pada muka surat yang ke-110 di bawah tajuk membunuh diri. Penang terkenal dengan membunuh diri. Ini jambatan sampailah daripada tutup lorong kecemasan tu. Jam tu tu. 2 kali naik jambatan hujan, nak berhenti pakai baju hujan tang mana pun tak tahu. Nak berhenti tepi tu kereta duk main syu-syu, berhenti jugalah tempat macam mana. Punya famous tempat membunuh diri. Tuan-tuan, membunuh diri merupakan satu perkara yang dikutuk oleh Allah dan Nabi SAW. Membunuh diri merupakan satu perbuatan yang menyebabkan kita tidak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih satu jalan di atas pemikiran kita sendiri untuk selesaikan satu-satu masalah. Sedangkan jalan yang kita ambil itu jalan yang dilaknat dan dikeji. Ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hamba dia untuk melihat sejauh mana kebergantungan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaannya orang yang bunuh diri ni tuan-tuan, orang yang dia ada masalah yang dia tak mampu selesaikan, paling banyak melibatkan hutang. Hutang. Sebab tu dalam Quran tuan-tuan, ayat yang paling panjang, satu muka, satu ayat dalam suratul Baqarah, ayat 285, menceritakan tentang hutang. Nabi SAW amak kita, kalau boleh untuk elakkan daripada berhutang, jangan hutang. Dan Nabi ajak kita bagaimana doa untuk memudahkan kita membayar hutang. Satu-satu orang yang mendapat kematian yang paling tinggi, iaitu syahid di jalan Allah. Dia keluar, dia pergi berjuang untuk tegakkan agama Allah. Dia mati tuan-tuan. Itu kira mati paling tinggi. Roh dia Nabi sebut katuyurin khadrin, seperti burung hijau yang bebas terbang mana-mana syurga Allah Subhanahu wa taala. Hebat orang mati syahid ni. Macam kita orang biasa ni tuan-tuan, berdasarkan amalan kita, mudah-mudahan kita semua ahli syurga, amin. Bila Allah tengok lepas hisap apa semua, okey, hang pergi tingkat 1, hang pergi tingkat 3. Oh, hang ni bagus, naik tingkat 7, duduk dengan Nabi SAW. Bila kita dah diarahkan pergi setiap-setiap tingkat, kita tak boleh nak naik atau nak turun. Kita duduk tahu itu. Terima nikmat yang ada dalam tu. Orang yang mati syahid, dia boleh naik daripada atas, turun sampai ke bawah. Oi, member aku ada tingkat 2, aku ada tingkat 7, saya nak turun pergi jumpa dia. Dia turun, saya dia naik balik, ikut suka dia. Yang macam ni punya mati pun tuan-tuan, ada hutang sangkut. Ada hutang sangkut. Tu nak bak hutang. Punca paling banyak, tengok statistik yang dikeluarkan sebab bunuh diri adalah disebabkan hutang. Tambahlah dengan ekonomi, masalah tuan-tuan, harga barang naik gila-gila tuan-tuan. Kita jangan takut tuan-tuan, kita jangan takut. Allah ni Ar-Razzaq. Bila harga makin naik, duit kita makin kurang, kerja tak ada dan sebagainya, apa kita kena buat tuan-tuan? Banyakkan ibadat dan usaha. Bukan usaha tanpa ibadat. Ibadat dan usaha. Tingkatkan. Sedekah kena banyak. Semayang kena banyak. Jaga hubungan kita dengan Allah. Kita rapat dengan Allah, tuan-tuan. Allah cukupkan semua keperluan kita. Tuan-tuan nak kaya kan nak cukup? Orang kafir nak kaya. Tapi kalau orang beriman, dia nak cukup. Apa maksud cukup? Sehari keluar, pergi tengok tu dia tayar pecah. Oh, tadi petang ada orang main bagi sedekah kat kita RM100. Alhamdulillah, duit ni rupanya nak buat tayar. Kan? Bila main hujung bulan, tak ada, dapur dan okey, gaji pun masuk. Bila kita perlukan sesuatu, Allah hantar tepat pada waktu dia. Tu cukup. Makan tak pernah miss, pakai apa, semua ada tuan-tuan. Bahagia hidup.
Kalau kaya, hati tak senang buat apa. Juta-juta, selalu kita ada sebut tuan kan, juta-juta duit, rumah gila-gila tuan, tengok tu dia pada bawah sampai atas kena langut ke tu. Kereta ni bersusun. Tapi dengan anjing, dengan security guard, dengan CCTV 100 biji ada kat rumah. Pasal apa? Takut orang pecah rumah. Bahagia ke macam tu? Tu bukan bahagia tuan. Bahagia ni kita boleh buka pintu rumah kita daripada subuh sampai maghrib baru tutup. Biar terpelahang lagu tu, tak rasa takut pun. Itu bahagia. Macam mana rumah orang dulu. Rumah orang dah tengok tu dia tutup rapat. Hari Ahad pun kita tak tahu ada ke tak ada orang. Pasal apa? Mana boleh buka sekali orang masuk. Biar Allah cukupkan. Kita tak perlu kekayaan. Silap-silap Allah cukupkan tu, kita lebih kaya daripada orang yang kaya. Sebab tu dalam hidup kita tuan-tuan, ada apa-apa saja masalah, balik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena mengaji. Dalam Asma Al-Husna, dia ada dua nama Allah. Allah Al-Mani', Allah Ad-Dar. Allah Maha Pemberi nikmat, Allah Maha Pemberi mudarat. Maksud dia, nikmat yang kita ada hari ni datang daripada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku boleh main maghrib jemaah, aku boleh i'tikaf, dapat pahala sekali nak isyak pula jemaah. Syukur ya Allah, kekalkan kebaikan ni pada aku. Minta ke Allah, terima kasih kan dia. Bila main mudarat, ya Allah aku ada ujian, ya Allah aku ada masalah, bantulah aku ya Allah, selesaikan. Minta juga ke Allah. Masalah yang kita dapat ni, kunci dia ada ke Allah. Dan masalah ni juga Allah dah tetap dah untuk satu-satu tempoh. Contoh Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penyakit tuan-tuan, sampai isteri lari. Tapi sabar dan yakin dia kepada Allah, sebab dia tahu dia benda tu akan sampai satu tempoh, maka selepas tu akan diberikan balik kenikmatan. Maka sebab tu Allah sebut dalam surah Asy-Syarh, dua kali Allah Ta'ala ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan ada senang, setiap susah ada senang. Pasal apa Allah ulang dua kali? Allah nak takkid, Allah nak bagi kita faham. Hang pegang dengan aku, hang ada masalah, hang susah, hang mai kat aku, hang balik kat aku, hang cerita kat aku, hang sabar dengan apa yang aku bagi, aku akan bagi hang senang. Bukan ambil jalan pintas, tamatkan nyawa, bunuh diri. Bukan dia. Itu jalan tak betul. Itu jalan orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak ada ujian? Mana ada kan? Semua orang ada ujian. Semua orang ada masalah. Cuma macam mana cara kita menyelesaikan masalah itulah bergantung sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam surah Baqarah, Allah cerita tentang ayat ujian kan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Kami akan uji hangpa dengan ketakutan, dengan kelaparan, kurang harta, kurang makanan, kurang tu, kurang ni. Kami akan uji hangpa. Dan setiap ujian tak sama. Allah sebut antara ujian yang hamba-hamba Allah akan kena. Allah akhir ayat tu dengan apa? Wa basyiris sabirin. Berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Sebab apa tuan-tuan? Ui, sabar ni. Siapa kena tahu? Kita tengok sahabat kita, jiran kita kena musibah. Sabar no, sabar. Sebut senang tak boleh. Kena kat kita, ya Allah. Oh, sebab tu setiap ujian ada teruk dia, dan teruk tu diminta sabar. Tahan dengan teruk. Siapa boleh tahan? Wa basyir. Bagilah khabar gembira. Khabar gembira tu apa dia? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan ambil jalan pintas menyelesaikan masalah dengan membunuh diri. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu.
Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka, dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Suratul Nisa ayat 29-30. Ini larangan paling besar daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Allah tu Maha Penyayang. Allah kesian kat kamu. Kamu jangan tak kesian kat diri kamu. Bila kamu ada masalah, kamu ada kesulitan, kesusahan, balik ke aku, cerita ke aku. Sebab aku yang Maha Penyayang sentiasa menunggu kamu. Tuan-tuan, ulama banyak sebut, tuan-tuan, puluh tahun kita buat dosa dan maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Allah marah kita. Allah punya meluat kat kita. Allah tak suka kat kita, tuan-tuan. Tapi dalam marah, tak suka, meluat tu, rahmat dia duduk depan. Rahim dia duduk depan, tuan-tuan. Pernah, okey, minggu lepas aku buat benda Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tarik 2 hari tak bagi makan. Ada? Tak ada. Oh ni aku buat benda-benda macam ni, Allah balas sekian. Tak ada, tuan-tuan. Rahim Allah duduk depan. Dalam marah-marah tu sekali kita tersenang, insya-Allah lah aku perangai macam ni lama dah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Allah lari mai kat kita, tuan-tuan. Allah lupa yang kita ni pernah buat dosa kan. Allah lupa yang kita ni dia marah dah. Allah lupa tu. Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah tak diterima orang yang bunuh diri, dan Allah Ta'ala sebut, siapa yang buat macam tu, fasawfa nuslihi nar, akan dibakar dalam neraka Allah. Nak bakar tu yasira, benda ni mudah sangat kat kami. Tak ada masalah tekan nak bagi bakar hampa ni, tak ada masalah, mudah sangat. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Wahidi pada mentafsir ayat ini, janganlah sebahagian kamu membunuh sebahagian yang lain, kerana kamu berasal dari satu agama, maka kamu seperti satu jiwa. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sebahagian besar daripada ulama. Jangan kamu membunuh sebahagian yang lain kerana kamu berasal dari satu agama. Tak kiralah sama ada kita bunuh jiwa lain atau kita membunuh jiwa kita. Jangan buat benda yang macam tu. Sebab kita semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita bukan terletak pada sejauh mana kehidupan kita di dunia, tuan-tuan. Apa yang ada pada kita hari ni semua pakaian dan perhiasan. Pangkat kita, kaya kita, pengaruh kita, orang hormat kita, semua tu perhiasan, tuan-tuan. Yang mana ketika mana Israel mai ambil nyawa kita, semua tu habis kita tinggal. Kita cinta, kita sanjung, kita suka benda tu pun tak boleh bawa, kecuali bekalan amalan saja yang kita bawa untuk masuk dalam barzakh dengan kita. Maka sebab tu ditafsirkan ayat ni, jangan buat benda-benda yang macam tu. Sebab benda macam ni akan menyusahkan kita dan mengundang marah dan benci Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebahagian yang lain berpendapat ini adalah larangan membunuh diri sendiri kerana disokong oleh hadis daripada Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kita tengok pada terjemahan dia. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, aku telah bermimpi basah, yakni berjunub, pada satu malam yang sejuk dalam peperangan Zadis Salasil. Maka aku takut kebinasaan jikalau aku mandi. Lalu aku pun bertayamum dan bersolat subuh bersama-sama para sahabatku. Aku pun memberitahu perkara tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun bertanya kepadaku, wahai Amru, kamu bersolat bersama dengan para sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan berjunub? Aku pun memberikan alasan mengapa aku tidak mandi wajib. Aku kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketawa tanpa mengucapkan apa-apa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Tuan-tuan, ni siapa yang pernah duduk tempat sejuk dia tahu lah. Yang pernah hidup negara winter ni, tuan-tuan, Allah, dia punya sejuk tak melawak main, tuan-tuan. Dia bila main musim sejuk, tuan-tuan, ayak ni musuh, tuan. Kira nak buang ayak kecil, buang ayak besar pun fikir, tuan. Saya belajar Mesir, tuan, duduk rumah biasa. Rumah ni tak ada heater.
Kena sekali-sekali dia main berjunuk mimpi ni tuan-tuan. Allah jenuh, masa ayak lah, pergi mandi rumah orang lah, apa lah. Kira tak mandi 4-5 hari ni biasa, mesti sejuk. Maka dalam peperangan Sayyidina Amru mimpi basah. Dia bangun, dia fikir dengan sejuk macam ni, macam mana aku nak mandi. Dia takut kalau dia mandi, dia main benda lain pula, demam ke, sakit lain ke apa ke. Maka dia bertayamum, dia solat dengan sahabat dia. Kemudian dia cerita kat Nabi SAW. Nabi kata, kira hang sembahyang tu hantar mandi wajib ada. Pasal apa? Sebab aku dengar Allah kata, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Sebab Allah, aku takut saya kalau aku mandi, dia ketimai benda lain, aku jatuh sakit, aku mati ke apa ke. Sebab tu aku tak mandi, aku tayamum saja. Keadaan sejuk sangat ni. Nabi gelak. Nabi gelak tu makna kata apa? Benda tu dibolehkan. Dan apa-apa saja benda kalau kata pengakhiran dia akan membawa kebinasaan kepada diri kita tuan-tuan, maka tak ada masalah untuk kita tinggalkan atau meringankan. Tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tengok dalam konteks ni tuan-tuan. Contohnya 2-3 hari lepas, satu kemalangan berlaku di Lebuh Raya. Itulah depan Lotus tu lah kan, turun jambatan tu, yang mereka lumba haram tu kan, yang race 3-4 pagi tu lah. Sampai 3-4 orang, 3 orang meninggal tempat kejadian, seorang meninggal sehari selepas tu tuan. Tuan-tuan, bagaimana kita nak sebut perkataan tu tuan? Adakah mereka membunuh diri? Wallahu a'lam. Kita tak boleh nak menghukum. Akan tetapi, sebab kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Cuma kalaulah benar benda tu berlaku atas satu perlumbaan, kita khawatir ianya menjerumuskan diri ke arah kebinasaan. Allah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Waktu malam, waktu untuk berehat, tiba-tiba nak kata pun tak tahu tuan-tuan, tapi kena sebut juga tuan-tuan. Anak-anak muda kita ni tuan-tuan, dia pilih jalan yang salah untuk dia nak berseronok. Seronok boleh, tak ada masalah, tapi kena sampai membahayakan diri dan orang lain tuan-tuan, benda tu haram. Kita takut orang yang mati dalam keadaan sedemikian, mati dalam keadaan Allah terima, dia membunuh diri. Orang yang membunuh diri itu takut terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, selama-lamanya berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu pasal dah apa yang jadi kat depa. Kita nak kena belajar adab tuan. Bila mai kita tengok kes yang macam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada Facebook ke, Instagram ke, saya tengok cerita tu first dalam Penang Kini. Penang Kini dia buat gambar lah apa semua. Tengok komen mereka tuan-tuan, Allahu Akbar, takut tuan-tuan. Orang komen ni serupa hidup tak ada Tuhan, serupa malaikat ni tak ada duk catat apa yang kita buat. Nabi sebut tuan-tuan dalam satu hadis, la tasubbul amwat fa innahum qad afadu ila ma qadimu. Janganlah kamu mencela orang yang mati, kerana sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Atau kama qala sadaqa Rasulullah. Nabi larang kita cela orang mati tuan. Yang ni tengok, tu dia lah. Ni sumpah serana orang yang tu ni, orang kata macam-macam tuan. Kawan tu dah selamat dah tuan. Dia akan dapat apa yang dia buat di dunia. Kalau dia dapat kebaikan tuan-tuan, kita sedang duk kutuk dia tuan-tuan, dia akan dakwa kita di akhirat nanti. Sebab kita duk kata kat dia. Dan kalaulah dia dapat berupa benda yang tak elok pun daripada Allah, sebab apa yang dia buat di dunia, itu hak dia. Hak kita, la tasubbul amwat. Minta maaf, mungkin keluar sikit daripada tajuk, tapi nak abang tuan, kot lah kita jumpa lepas ni kes bunuh diri. Oh yang ni lah, hutang-hutang orang, lari merata, lelah bunuh diri, senang dia buat kerja. Tuan-tuan, bila orang dah mati, tutup mulut. Awak kita tahu kita mati macam mana? Angan-angan sembang memang lah. Saya teringin nak mati waktu duk tawaf kat Mekah, teringin nak mati kat Masjid Nabawi, teringin nak masuk Baqi'. Mulut macam ni boleh mati kat Mekah. Kita tak tahu pengakhiran kita macam mana tuan-tuan. Jangan duk kata kat orang. Sebab apa? Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi sebut la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Janganlah kalian mencela mereka yang sudah mati, kerana kalian sebenarnya menyakiti mereka yang masih hidup. Duk tulis komen tu, kalau mak ayah mereka baca, adik-beradik mereka tengok, apa perasaan. Macam ni orang kata kat anak aku, orang kata macam tu, orang kata macam ni.
Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham, bila main dengan bunuh diri ni orang pandang jijik lah, orang pandang hina. Tapi kita kena faham juga, Nabi dah ajar dah. Macam mana cara dia pilih, itu hak dia dengan Tuhan dia. Kita doakan yang baik-baik, kita minta semoga Allah Ta'ala ampunkan dia, letakkan dia di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hak kita kepada saudara kita yang telah meninggal. Bukan kata, bukan cerca, bukan hina, bukan maki. Sekarang ni tuan-tuan, medium mengumpat ribah ni bukan di mulut dah, tapi di jari. Tu dia type kata macam tu, dia ni kata, dia ni gelak, dia ni sambung. Oh tuan-tuan, cakap serupa akhirat tu tak ada. Wal'iyahzubillah, moga Allah lindung kita tuan. Sebab tu Nabi kata dah tuan, tak ada benda nak cakap, diam. Tak tahu, jangan cakap. Silap cakap, kita akan jadi susah balik. Apabila kita akan dituntut atas segala percakapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, berdasarkan hadis tadi, Sayyidina Amr bin As, walaupun benda tu melibatkan diri dia, dia tak kacau siapa pun, kan? Dia tak mandi sebab dia takut akan membinasakan diri dia. Tapi itu juga dibenarkan dalam Islam. Maksudnya lebih daripada tu memang tak boleh lah. Minum ketum lah, kan, lumba haram lah, apa-apa saja benda yang akhirnya akan membinasakan, menyusahkan diri dan juga orang lain sampai tak menghilangkan nyawa, semua termasuk dalam bunuh diri. Yang mana siapa yang melakukan sedemikian akan diazab dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, azan lupa. Kita sambung sikit. Azal lah. Sambung lah. Resahat 5 minit sikit insyaAllah. Dalam hadis ini, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhuma telah mentafsirkan ayat ini dengan makna membinasakan diri sendiri, bukannya orang lain, dan Nabi SAW tidak membantahnya. Baik. Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa'aqadha sikina fahazza bihima yadah fama raqa'ad damu hatta mata. Qala Allah azza wa jal, abdi badarani bi nafsi haramta alaihi al-jannah, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, dahulunya pada umat sebelum kamu terdapat seorang lelaki yang terluka. Disebabkan dia tidak sabar, maka dia mengambil pisau lalu memotong tangannya sendiri. Sebelum darahnya kering, dia pun mati. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hamba-Ku telah mendahului aku dengan nyawanya, maka aku haramkannya syurga. Boleh faham tak? Sakit, luka, lepas tu tak mau nak sembuh, dia rasa tak selesa, dia rasa sakit, dia rasa menderita, dia pilih untuk nak potong lagi banyak. Kerana niat nak bunuh diri lah, kena tangan ke apa ke, tak dan darah dia kering, mati. Allah haramkan. Sebab apa? Hamba dia ni mendahului kehendak Tuhan dia. Ingat tuan-tuan, hidup mati kita di tangan Allah, ketentuan kita di tangan Allah. Takkan kita nak kata, oh dia walaupun dia bunuh diri, bukankah ini qada dan qadar Allah? Tak. Qada ada dua, kena faham betul-betul. Qada mubram, qada mu'allam. Qada mubram ni tuan-tuan, benda yang tak dapat diubah, nak menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah. Lahir, hidup, mati, rezeki, jodoh, semua tu di bawah qada mubram. Buatlah macam mana pun, ianya datang mutlak daripada Allah. Satu lagi qada mu'allam. Mu'allam ni tuan-tuan, walaupun ditetapkan sejak azali oleh Allah, ianya boleh diubah dengan usaha dan juga kehendak kita. Keluar main tak kerti apa, tak tahu apa tuan-tuan, berak pun berak di tempat mana kita duduk. Akhirnya bila makin membesar, belajar, otak makin berkembang, tahu cara nak buang najis macam mana, pergi sekolah belajar ABC, alif bata 1, 2, 3, pandai baca, pandai tulis. Sebab kita berusaha, kita dapat. Maka ibadat bunuh diri ni tuan-tuan, ibarat bunuh diri ni, dia tak boleh diletakkan pada qada mubram. Oh, Allah dah tetap sejak azali dia akan mati bunuh diri. Zalim Allah. Kalau kenalah benda macam tu kat kita, Allah tetap dah kita akan mati bunuh diri. Kita semayang, kita buat ibadat, tiba-tiba di hujung kita jadi kafir kepada Allah. Tak daya ke? Tak zalim ke Allah?
Sebab tu orang yang bunuh diri ni tuan, biasanya dia bukan orang yang beriman. Jangan tengok pada Islam. Islam ni semua Islam. Belum tentu dia beriman. Kalau orang beriman, sudah tentu dia Islam. Dia mengamalkan dan menghayati tata cara Islam. Orang yang beriman, dia makin kuat dengan Allah SWT bila dia diuji dan duduk dalam masalah. Bukan dia makin jauh daripada Allah. Sebab tu kita kena fahami apa yang disebut oleh Nabi Yaqub AS kepada anak-anaknya. Ketika mana mereka diuji dengan kemarau, nak pergi jumpa dengan Nabi Yusuf yang dia tak tahu yang tu adik dia, nak minta bantuan. Apa pesanan Nabi Yaqub? La tay'asu min rauhillah. Wahai anak-anakku, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya mereka yang putus asa dengan rahmat Allah ialah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, ujian mai tanda Allah nak kita lebih rapat dengan dia. Jumpa dia, sujud kat dia, nangis kat dia. Bukan cerita dalam Facebook. Facebook ni pun dah macam serupa Yahudi kan. Yahudi dia pun duk sembah wall kan, dinding tu kan. Kita apa sikit pun dah duk pipoh kat wall Facebook tu. Cerita hak tu, cerita hak ni. Tuan-tuan, cerita ke Allah kan, kita ada Allah. 2 rakaat di waktu malam menangis minta ke Allah tuan, saat Allah Ta'ala selesaikan. Nak tahu betul ke tak, kena buat. Saya pun tak pandai sangat nak buat benda ni. Saya pun tak baik sangat kan, tapi buat sendiri. Siapa yang pernah buat dia tahu. Sebab tu dalam keadaan ni tuan-tuan, Allah takkan memberi pengampunan kepada orang yang menamatkan hidup dia dengan cara membunuh diri dia. Dia akan dilaknat oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan habiskan bab ni insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik sekali pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana yang diamalkan, selama tu kita akan terus diberi pahala oleh Allah SWT insya-Allah. Wa hadza bi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwabal fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.